Assalamualaikum dan salam muhibah. Anda sedang menyaksikan Dialog Sejahtera dibawakan oleh Pusat Sejahtera, Sejahtera Center UIA, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia bersama untuk menelusuri. Pastinya kita tidak boleh terlepas pandang insiden mutakhir ini semenjak memuncak ataupun tibanya kepada penghujung Ramadan. Serangan yang dikenakan oleh rejim Israel ke atas penduduk Palestin khususnya di wilayah ataupun perkampungan Sheikh Jarrah, dan pelbagai polemik timbul sehinggalah kepada warganet Malaysia juga bersorak-sorai seolah-olah kemenangan meletakkan istilah koyak ataupun tagar koyak Israel itu merupakan suatu kemenangan moral yang besar. Menariknya untuk kita menganalisa realiti ini kerana di satu sudut apabila kita menganalisa isu berkait tentang konflik Palestin dan Israel ini, sebenarnya ia bersifat musim-musiman. Sesekali kita boleh juga menganggapkan bahawa apa yang sedang berlaku ini merupakan sebahagian daripada building block, sebahagian daripada perencanaan yang sudah pun diatur cara oleh pihak Zionis khususnya supaya mereka gain ground langkah demi langkah. Istilah teman-teman saya menyebutnya sebagai mengisi jigsaw puzzle, blueprint Zionism itu sendiri. Dan kerana itu persoalan yang besar yang seharusnya kita sebagai umat Islam tanyakan hari ini, apa natijahnya untuk episod yang ini? Apakah bentuk ataupun dinamika baru yang kita boleh harapkan dengan insiden yang ini? Ataukah sebenarnya kita akhirnya terlorong masuk di dalam funnel tindak balas reaksi seperti yang mereka inginkan, dan akhirnya Israel masih lagi terus ke hadapan dalam perencanaan mereka untuk mengisraelkan keseluruhan wilayah Arab Palestin itu. Ini persoalan yang menarik kerana di dalam kehidupan kita bila bercakap soal keinginan kita mencapai kesejahteraan, ini adalah dialog sejahtera. Tentu saja kita ingin melihat bagaimana apakah nanti akhirnya dengan insiden kecil, besar, sederhana yang berlaku berturutan dan direncanakan ini akan memadamkan sama sekali kesejahteraan dari bumi Palestin itu. Perbincangan pada hari ini tentunya akan lebih menarik dengan tetamu yang kami bawakan, Ketua Pegawai Eksekutif Global Peace Mission, Saudara Ahmad Fahmi Muhammad Samsudin yang menemani. Assalamualaikum, apa khabar Fahmi? Waalaikumsalam. Apa khabar Abang Syed? Alhamdulillah, CEO GPM bersama pada waktu ini. Saya memulakan tadi dengan big picture. Saya tak tahu sejauh mana kita akan membawa perbincangan kita dalam dialog sejahtera ini bila tajuknya sejahtera terbenam di bumi Palestin. Saya mulakan tadi dengan gambaran bahawa saya sekurang-kurangnya menganggap insiden yang berlaku ini sebenarnya dari kacamata saya adalah sesuatu yang telah dirancanakan dan nothing really changes as of until today. Apa komen balas saudara Fahmi? Saya rasa apa yang disebutkan oleh Tuan Syed di peringkat awal tadi, kita kata satu opening statement yang menggambarkan situasi dan juga keadaan semasa ketika ini. Apa yang terjadi di akhir Ramadan yang lalu merujuk kepada peristiwa yang berlaku di perkampungan Sheikh Al-Jarrah, dan sehingga hari ini saya ingat sudah hampir seminggu ratusan yang menjadi mangsa, ribuan yang tercedera dan bangunan-bangunan yang ada di sana semakin rosak. Dan ini juga antara lain kita katakan bahawa saban tahun ataupun 4 tahun sekali, 3 tahun sekali itu adalah momen yang mana itu akan meletakkan sesebuah tempat keadaan atau Palestin secara umumnya ke belakang 20-30 tahun ke belakang. Bayangkan kalau kata runtuhan yang berlaku untuk 5 tingkat bangunan, itu baru satu. Sekarang diserang juga bukan saja kepada soal kita kata unit-unit awam, tapi juga sekarang dah pergi kepada soal serangan kepada bangunan-bangunan kerajaan. Dan kita khawatir juga dalam tempoh masa yang ada, kemungkinan juga Zionis Israel boleh jadi mereka masuk dengan tentera melalui jalan darat, masuk terus ke Rafah dalam keadaan mereka sekarang terkepung dalam satu penjara yang agak besar yang menghimpunkan sekitar 2 juta rakyat Palestin ketika ini. So apa yang kita bincangkan hari ini, dia bukan satu perkara yang baru. Tidak juga kita katakan itu adalah merupakan rentetan kepada bantahan orang terhadap apa yang berlaku di Sheikh Jarrah. Tetapi ini juga satu peristiwa yang kita sebutkan tadi sebagai satu bentuk jigsaw puzzle. Bezanya apa? Kita tidak dapat gambaran apakah sebenarnya jigsaw puzzle tersebut. Sekarangnya jigsaw puzzle itu sekarang berada dalam keadaan yang berselerak. Kita tidak tahu mana nak letakkannya. Pergi jauh kepada soal sejarah, panjang ambil masa. Kalau kita rujuk kepada deklarasi Balfour, perjanjian Sykes-Picot, Camp David, dan juga peristiwa-peristiwa hari peperangan 6 hari
dan juga penubuhan OIC itu sendiri, pengisian Israel, sehinggalah kepada deal of century pada akhir babak pemerintahan kita kata apa, Donald Trump, sehinggalah hari ini memungkinkan itu berlaku secara sistematik. Persoalan yang kita tanyakan balik, kalau mereka punyai perancangan yang begitu strategik, Israel Raya yang digambar-gemburkan itu, apa perancangan umat Islam? Adakah kita bersifat reaktif ataupun adakah kita bersifat pendekatan yang bersifat kita kata reaktif? Itu menyebabkan macam hari ni kita buat kutipan derma. Hilangnya surutnya nanti isu yang kita bincangkan hari ni, maka kembali tenggelam. Maka kita mengulangi kembali vicious circle ataupun kita lingkaran syaitan itu. Saban tahun dan juga saban musim. Kebimbangan saya adalah apakala itu menjadi premis pembukaan kita berbicara tentang sejahtera terbenam di bumi Palestin ini. Ia kedengaran fatalistik. Kedengarannya seperti there's nothing can be done. Maknanya inilah realitinya, kita sudah terjerat dan kita incapacitated sebagai suatu umat kerana kita terlalu terbelah. Tetapi sudah tentulah kita sebagai umat Islam masih dituntut untuk melakukan sesuatu. Tapi sesuatu yang kita harapkan lebih strategik, sesuatu yang kita harapkan lebih berdampak, namun kita tidak punya kapasiti itu. Sebagai GPM yang sudah agak matang dan arif khususnya di sana melihat perkembangan dan juga soal geopolitik juga realiti dinamika di lapangan di sana itu juga kan, itu banyak pertimbangan, banyak percaturannya. Apa yang strategik untuk kita lakukan hari ini dengan segenap kelemahan yang kita sebutkan itu? Kita boleh sebut bahawa dunia Islam kehilangan pemimpin, ataupun kita sekarang ni sebenarnya dalam situasi menantikan siapa pemimpin kita. Ada buku yang diterbitkan oleh ABIM, generasi Salahuddin Al-Ayyubi, dan pembukaan kota Baitul Maqdis itu. Orang nampak tokoh seperti Salahuddin Al-Ayyubi, orang nampak seperti Muhammad Al-Fatih, namakanlah pembuka-pembuka ini. Tetapi orang nampak itu sebagai individu, tetapi pembinaan generasinya itu adalah terbina daripada satu babak yang penting. Dia bukan dia tu sebagai sosok itu, tetapi kenapa Allah sebut sebaik-baik tentera dan sebaik raja? Kenapa orang cakap sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari tu tak berjaya menawan kita kata kota Konstantin? Mungkin ada sebabnya juga. Ada yang katakan bahawa hablum minallah dia itu kuat. Tetapi kalau hablum minan nas, soal strategi, soal perancangan, soal mobilisasi orang-orang di bawah ketenteraan dan sebagainya, kalau tidak cukup itu, maka itu bukan faktor resepi kejayaan. So dalam konteks hari ini kita boleh katakan kita kehilangan kepimpinan sejak daripada kejatuhan Khilafah Osmaniyah. So adakah dalam keadaan sekarang kita menanti kita menanti ni siapa yang akan jadi savior kita? Tapi menanti itu tidak ada satu perancangan yang sistematik. Kita tak tahu siapa yang merancang sekarang. Yang mewakili kita dalam keadaan orang sudah melihat bahawa berlakunya global injustice. Kepercayaan dan kebergantungan kepada badan-badan dunia tu sudah dijadikan satu perkara yang dah jadi outdated. Kalau kita menganggap kenyataan kita lah, apa-apalah, adakah sebab berlaku krisis, berlaku serangan, berlakunya konflik ini, maka kenyataan media bagi kita, okey selesai, aku dah buat sesuatu berdasarkan kenyataan media. So kenyataan media sekarang saya dah tak laku usul supaya diadakan mesyuarat tergempar. Tergempar tu rasa lain macam sikit berbanding mesyuarat biasa. Macam hari ni saya difahamkan US punya duta di UN dimalukan. Dia yang usulkan, di akhirnya dia seorang saja yang mengundi. Maksudnya ketidakkepercayaan itu telah naik, dan kita kata sentimen ini bukan saja dipegang dan kita kata disubscribe oleh kelompok-kelompok yang kata Muslim majority, tetapi juga dah merentasi soal sempadan agama, kaum dan juga bangsa ini. Ini satu trend yang saya fikir ada satu bentuk solidariti yang datangnya secara kita kata organik, bukan dibuat-buat. Faktornya kita tak tahu. Bagaimana kita nak capitalize kalau kita anggap itu sebagai suatu momentum, satu dinamika baru, a new variable di dalam mencaturkan jigsaw puzzle ini. Kita kata bahawa umat Islam tidak ada jigsaw puzzle-nya, tidak ada blueprint-nya, tetapi Israel, Yahudi, Zionis ada. Can we not capitalize elemen-elemen yang Fahmi sebutkan itu tadi? Sebab dia tahu kelemahan pada orang Islam tu ada. Maksudnya berpecahnya umat Islam sehingga hari ini, dalam keadaan hari ini, dapat selesai. Maksudnya sekarang kita faham, kalau melihat pada soal Tuan Syed sebut tentang geopolitik tadi, kita kena faham juga apa yang berlaku di Palestin ketika ini juga antara lain rentetan untuk
kita kata apa, untuk menaikkan image dan juga momentum Netanyahu yang kelihatannya boleh saja kalah dalam soal politik dalaman negara mereka. Itu juga antara lain kenapa diserang, kenapa dibuat. Tetapi mungkin beliau juga underestimate kekuatan ketenteraan yang ada hari ini. Jadi itu juga faktor-faktor lain di sebalik tekanan-tekanan yang ada tadi. Tetapi konteks sekarang ni saya rasa dia bukan lagi dalam soal top bottom punya approach. Dia dah jadi satu bentuk movement, people movement. Datang daripada soal fizikal yang berdekatan. Kita tengok orang-orang daripada Jordan ribuan dah turun. Pergi masuk ke Palestin. Lebanon pun ada. Maksudnya kalau dulu orang mungkin hanya melihat dalam surat khabar ataupun rasa simpati duduk rumah. Tak, sekarang ni orang dah turun ke lapangan. US hari ni saya rasa antara demonstrasi yang terbesar di US berlaku. Di France juga. Di Kuala Lumpur barangkali hari Jumaat ni kita barangkali akan lihat juga suasana yang hampir sama. Dan juga kita kata kenyataan-kenyataan yang datang daripada perwakilan Kongres daripada US itu sendiri juga yang membangkitkan perkara ni. Belum masuk lagi kepada pendekatan yang kita buat melalui segmen yang kita buat tentang My Aqsa Defenders. Ini inisiatif yang kita buat dan juga kempen yang kita perjuangkan hari ini iaitu Israel koyak. Dah koyak dah. Tak sempat nak koyak kat sini. Saya dah betul koyak lah dah. Secara literal dikoyakkan. Secara literal dikoyak. Faktor kan kata definisi koyak tu dah jadi satu carian yang agak besar sehingga menimbulkan reaksi balas daripada influencer di sana. Jadi kita nampak people movement yang ada sekarang ni suatu kebangkitan yang saya sebut tadi organik. Tapi persoalan pokok dari sini dia akan dikalahkan. Biasa kita dalam usrah orang UAE dia tahulah istilah kita kata kebatilan yang dirancang akan dikalahkan dengan kebaikan yang tidak disusun dengan baik. Dua pointer ingin saya timbulkan mendengar komen daripada Fahmi itu tadi, dan dua pointer itu akan membawa kepada soalan, iaitu yang pertamanya Fahmi mengatakan kebangkitan momentum yang hadir hari ini adalah organik, tetapi kebangkitan seumpama itu juga pernah timbul secara poket, secara musim-musiman juga, secara reaktif kepada insiden ketika mana kebangkitan itu berlaku. Bahkan kalau kita lihat intifada itu masih lagi dikatakan nanti akan jadi intifada versi baru. Maknanya apa juga kebangkitan yang hari ini sifatnya mungkin lebih luaran, maka ia belum dipanggil intifada. Itu satu. Yang kedua adalah soalan saya yang awal tadi. How do we capitalize? Kerana dahulu Malaysia di dalam OIC itu kuat. Agak besar suaranya, tetapi hari ini seperti mana kelihatan seolah-olah foreign policy kita tidak seperti era Mahathir dulu. Kita sebut saja begitu. Jadi seolah-olah macam pertamanya betulkah perkembangan yang organik yang disebutkan oleh Fahmi hari ini merupakan satu momentum yang lebih besar daripada insiden-insiden sebelum ini. Kita ada banyak insidennya. How do you know that this is bigger and this is more substantial and more fundamental than before? Dan kalau betul, sebagai sebuah negara satu, sebagai rakyat pula satu, can we not capitalize momentum yang ada ini? Bagaimana harus melakukannya? Adakah memadai dengan My Defenders? Sebab saya bimbang begini, kita agak bersorak-sorai dengan koyak Israel. Barangkali orang Israel tak terkesan apa pun. Netanyahu mungkin tersenyum sumbing saja melihat koyak Israel ini. Dia tak menjadi kudis pun kepada kerajaan Israel itu sendiri. Komen Fahmi. Rakyat Palestin kebanyakan tahu Israel koyak. Malah ada anak-anak kecil Palestin juga menyebutkan Israel koyak kepada tentera Zionis. Itu sampai mesejnya. Ini sebenarnya kekuatan doa dan juga solidariti umat yang mana orang Palestin yang terkepung dalam Gaza ataupun yang dah lama 74 tahun barangkali krisis kita kata konflik genocide, ethnic cleansing yang berlaku ini menyebabkan mereka terus kuat. Beza kalau kita tengok sekarang ni apabila Israel juga berada dalam keadaan ketakutan, mereka berada dalam bunkers ataupun bomb shelters. Dalam keadaan mereka lari ketakutan, tetapi beza dengan orang Palestin, kalaupun ada anak-anak yang syahid, dia kata kalau aku ada anak lagi, aku akan berikan anak aku ini untuk pergi. Itu maksudnya beza kekuatan kita berada jauh, tetapi faktor doa kunut nazilah, doa kita kepada menguatkan mereka. Bayangkan kalau kita tengok dalam hal ni, kita nampak seolah kita tak buat apa-apa. Serangan yang berlaku, balas balik itu, yang kita kata kita kata self defense ke ataupun kata momentum yang ada dalam kalangan mereka itu, sebab itu konteks mereka. Kita tak kata kita kena pergi sana. Kekuatan mereka itu menyebabkan ekonomi Israel sekarang lumpuh.
tourism apatah lagi tidak ada. Walaupun dibuat normalisasi dengan Arhab ke apa, saya rasa dalam keadaan itu secara automatiknya, politically kita bincang tadi, Netanyahu ada masalah. Bayangkan sekarang ni mereka akan ada tambah lagi masalah sosial, ekonomi dan sebagainya. Itu yang akan memberikan satu tekanan kepada Israel. Sampai bila mereka boleh untuk menyerang ini? Kita akan tanya soalan tu. Sebab itu selagi mana mereka berada dalam situasi ni, selagi itu kita akan terus bersolidariti. Koyak itu satu. Lepas ni kita boleh jadikan banyak lagi istilah-istilah baru. Nak kata Palestin sejahtera pun tak apalah, kita buatlah satu istilah yang mungkin dia nak ni. Tapi maksudnya momentum tu ada. Dalam konteks negara bangsa dalam ni, OIC buat meeting baru ni. Tetapi kalau Malaysia kata okey kita akan pergi kepada tentera pengaman. Tapi kalau nak tunggu PBB punya endorsement, saya tak rasa itu akan terjadi. Kita tengok saja dalam tempoh yang saya rasa banyak daripada tahun 1976 US sendiri telah veto lebih kurang 40 draft resolusi 40 kali. So apatah lagi kalau nak buat mesyuarat pre-council secara maya begini pun divetokan. Sebab tu dalam hal ni Turki sebagai contoh dikatakan bahawa perlu ada satu manifesto bahawa the world is bigger than five. So selagi mana umat yang ada dalam konteks kita mewakili majoriti masyarakat Islam, seramai 2 bilion itu tidak diwakili dalam platform antarabangsa ini, kita akan diibaratkan seperti buih di lautan. Banyak dalam soal jumlah tetapi kekuatan itu tidak ada. Sebab itu dalam konteks yang ada hari ini, perbualan telefon antara pimpinan negara itu tidak cukup untuk tunjukkan bahawa mereka telah melakukan satu public yang disebutkan diplomasi punya engagement. Ada yang membuat panggilan secara senyap, mungkin ada dia di luar, ada meeting sebagainya, memang ada itu. Tetapi sekarang ni orang nak action. Bukan action dalam bentuk nampak panggilan telefon, tak cukup itu. Tetapi perlu satu tindakan yang lebih konkret. Kalau perlu mereka pergi pun, tak apalah, dah kena cocok 2 kali vaksin kan. Takut apa, pergilah tempat yang mereka boleh duduk. Tapi tindakan itu yang sekarang kita ada. Tapi dalam hal ni saya fikir sekarang, Turki sebagai contoh, dia perlukan endorsement at least 1, 2, 3, 4 negara. Yang menyatakan terus komitmen mereka akan support. Kalau Turki buat begini, Pakistan buat macam ni, kami akan contoh. Tapi sekarang tak ada sebab nak tunggu endorsement PBB. So dia akan kembali kepada perkara lama. Itu belum lagi kalau kita nak bincang sikit lagi tentang normalisasi negara-negara Arab terutamanya. Yang mana dulu bila timbul isu normalisasi ni, UAE, Bahrain, Saudi walaupun tidak secara rasmi, Sudan dan negara-negara yang lain ini, saya fikir waktu itu dia katakan, bagi kami buat normalisasi ni sebab kamu tak boleh settle isu kamu dah lama ni. So bila ada normalisasi ni, Israel akan dengar kami. Sekarang ni mereka malu Allah. Sekarang ni mereka tidak merasakan bahawa mereka ni ada satu kita kata signifikan pun. Sebab tu ada pepatah mengatakan bahawa aku ingat ni dekat aku Palestin ni, aku ni dijajah. Rupanya aku baru tahu yang dijajah itu bukan aku, yang dijajah itu negara-negara yang lain. Again, kita boleh mengakui bahawa normalisasi itu sendiri adalah merupakan satu jujuk daripada jigsaw puzzle yang diingini oleh Israel sebenarnya. They want it. Mereka mahukan, kerana itu mereka secara berlapang dada menerima proses Islamisasi itu kerana mereka tahu mereka akan memanfaatkannya ketika ini dan terbukti itulah yang digunakan. Saya ingin bawa perbincangan kita ini di dalam kerangka sebuah negara, Malaysia khususnya. Kerana kita melihat nampak seperti Turki lebih vokal dan lebih berupaya berbanding kita. Tetapi saya juga sebutkan tadi beberapa kali, 2 kali sekurang-kurangnya. Dahulu Malaysia pernah memimpin pandangan dalam OIC. Dan kita juga sudah memegang suatu kesepakatan lah kalau kita boleh anggap begitu. Kalau dibawa ke PBB memang tak akan berlaku apa-apa. That's almost certain. Mungkin tak akan berlaku apa-apa. Lalu sebagai sebuah negara, Malaysia khususnya dalam konteks kita berbicara hari ini, apakah strategic maneuvering yang boleh dilakukan oleh Perdana Menteri dari kacamata GPM? Saya rasa Perdana Menteri perlu melancarkan satu inisiatif bantuan kemanusiaan. Buat dalam bentuk flotilla, kapal yang ada. Kita negara maritim. Seperti yang pernah dibuat. Ya sebenarnya 2010 pernah dibuat. Kenapa tidak 2021? Turki, Malaysia, negara yang menjadi kita kata apa, negara tajaan penaja bagi inisiatif ini. Kumpul kat mana? Tak apa. Mula daripada Malaysia, mewakili rantau, Indonesia, Brunei. Kita pergi. Takut apa?
Kalau itu boleh pergi terus ke Gaza. Kita tengok dalam perjalanan itu juga satu message yang jelas. Dia bukan pergi sekarang sampai esok, tak. Proses perjalanan itu juga akan menentukan apa yang berlaku dalam konteks Myanmar sebelum ini. 6 orang yang diceritakan itu, bagaimana Turki juga mendapat satu legitimasi yang agak besar sehingga Turki berupaya juga untuk memaksa Israel membayar kepada keluarga dan kita tak lihat pada implikasi, tapi Malaysia boleh buat gitu. Kita pernah juga, saya peribadi mewakili Malaysia, anak-anak muda waktu itu dalam konteks bantuan kemanusiaan kepada Syria. Apa yang kami buat? Kita taja lebih kurang 187 ataupun 172 buah ambulans. Ini adalah merupakan konvoi terpanjang di dunia. Kami drive daripada UK, kita taja ambulans, beli ambulans di UK, kami bawa dalam perjalanan 3,700 km. UK, France, Itali, Greece hingga ke Bulgaria, dan ambulans ini dihantar masuk ke Syria sehingga ambulans yang ditaja rakyat Malaysia ni diserang. Tetapi mesejnya di situ, 2 minggu perjalanan kita bawa ambulans itu adalah kita kata apa, pendekatan yang bersifat advokasi yang punyai semangat, kita kata apa, tekanan yang agak tinggi. Okay. Advokasi ni tidak pernah berhenti. Bagaimana kita gauge, bagaimana kita mengukur keberkesanan advokasi ni? Ataukah setiap satu insiden advokasi itu kemudiannya akan hilang dan lenyap kesedarannya pada ketika itu? Do you see an increase in the impact of those advocacy series? Kesedaran saya nampak ada sekarang berbanding dengan dulu. Sebab tu kalau dalam hal ni juga Tim Marshall sebut juga tentang fact on the ground, Israel dan Palestinian. Dia sebut tentang persoalan-persoalan yang agak detail dari segi faktor jati dirinya, identitinya, dan juga bagaimana hari ini kita terbelah dengan faktor tembok dan juga tembok fizikal dan juga tembok sosial ni. Jadi macam mana kita nak berhadapan dengan mereka perlu dalam keadaan yang lebih strategi, yang lebih smart dan juga berstrategi. Sebab tu dalam hal ni kita mempersoalkan tentang sejauh mana kita punya kekuatan dalam bentuk research base. Dan memahami dan cuba nak mendalami jigsaw puzzle tadi tu. Maksudnya kalaupun tidak tahu apa gambar sebenar jigsaw, tapi kalau kita ada kekuatan yang bersifat intellectual substance dan juga research base ini, maka walaupun tak nampak gambar awal, kita insya-Allah dapat menyatukan serpihan-serpihan jigsaw tersebut. Persoalannya kat sini, siapa yang buat kajian tentang geostudy? Siapa juga yang bicara tentang soal strategi yang mereka ada dan apa pelancaran kita ke depan? Supaya kita tidak mahu reaksi seseorang dan kesedaran dalam bentuk advokasi itu dilawan dengan advokasi yang bersifat pertentangan yang ekstrim, kanan dan kiri. Tetapi kita mewakili masyarakat yang terdidik, mewakili masyarakat yang multi-faith dan juga pelbagai bangsa ni juga. Kalau nak memahamkan isu apa kita kata Palestin ini dalam tempoh yang masa panjang, saya tak rasa juga orang Islam Melayu pun faham tentang isu. Lokasi Al-Quds kat mana, Rafah kat mana, Gaza kat mana pun mungkin dah bertukar. Tahu tak Palestin je lah macam tu. Tak tahu kat mana apa isu. Apatah lagi kalau kita nak bercakap dengan kawan-kawan yang bukan beragama Islam ataupun yang mungkin tahu isu ni atas sentimen-sentimen yang berbeza. Saya dapat ramai permintaan daripada kawan-kawan, kalau boleh bagikan kami reference dan juga rujukan portal-portal tertentu yang memberikan naratif yang berbeza dengan CNN dan juga yang ada dalam soal media. Sebab tu media ada yang quote Hamas itu sebagai militant, Hamas itu sebagai kita kata ekstremis. Bermaksud bahawa walaupun tanpa sedar ataupun ambil saja daripada sumber, tetapi sensitivity itu tidak ada. Jadi kenapa tidak ada faktor ini yang saya sebutkan tadi? Saranan untuk adanya suatu apa nak sebut mungkin knowledge portal lah kalau kita sebutkan sebegitu, dan komponen termasuklah research. Kedengarannya seperti research ini sepatutnya sudah ada kerana kita ada banyak pusat institut yang seharusnya memfokus kepada isu seperti krisis Israel-Palestin ini. Apakah kerana mereka itu tidak digembling, semua ini bekerja in silos, justru dapatan ini tidak boleh dibina sebagai sebuah blueprint untuk umat Islam? Saya bercakap soal pusat ini bukan hanya dalam konteks Malaysia tetapi juga untuk seluruh dunia. Fahmi? Saya ingat
Yelah, kita bincang dialog sejahtera ni di bawah universiti. Saya rasa soalan tu ditanyakan kepada pihak universiti. Tapi yelah, saya bagus. Maksudnya pendekatan kami mewakili aktivis on the ground. Bagaimana kita nak menjambantani antara kelompok-kelompok yang berada dalam Ivory Tower yang ada ni dengan mereka yang ada di lapangan, termasuk mereka yang menjadi mangsa dan mereka yang involved directly. Sebab kalau saya rasa kalau melalui pembacaan, melalui rujukan berdasarkan tulisan, dia punya, kita kata apa, cara kita dapat grab itu tak sama dengan kita dapatkan kita kata symbiosis antara semua elemen dan entiti yang ada ini. Itu cabaran kepada mana-mana entiti sekalipun, think tank ke ataupun universiti sekalipun dalam soal ni. Persoalan yang kat sini, sejauh mana kita ada engagement itu ataupun kita juga bersifat reaktif berdasarkan isu. Kenyataan saya tadi tidak berniat untuk memberikan beban itu kepada GPM, tetapi juga sebahagian daripada advokasi, termasuklah kepada pengarah Pusat Sejahtera untuk mendengarkan komen kini, sebab dia wajib mengambil inisiatif selepas itu. Jadi tujuan kita, walaupun ini ditaja oleh ataupun penerbitnya adalah merupakan Pusat Sejahtera, yang penting kita menyebarluaskan advokasi ini melewati batas pusat dan juga UIA itu, supaya semua dengar. Kerana saya yakin kajian itu sudah ada, tetapi penggemblingannya mungkin tidak ada. Tidak ada sync, tidak in sync, supaya kita dapat menggubah sebuah storyboard yang termasuklah yang saya sebutkan tadi sebagai portal rujukan. Saya yakin ini adalah just a matter of link dengan banyak bahan-bahan yang ada, tapi somebody must take the initiative. Saya nak bawa kepada elemen pertembungan. Fahmi menyebutkan bahawa pertembungan melawan pertembungan, dan kita juga di awal tadi sudah pun menyatakan bahawa kalau berlaku pertembungan, kelihatannya memang kita serahkan kepada warga Palestin pun mereka tidak akan dapat menyaingi tekanan ketenteraan yang dibawakan oleh Israel. Jadi dalam hal yang sedemikian, seolah-olahnya seperti peperangan bukanlah solusinya. Boleh bersetuju dengan itu, Fahmi? Saya nampak peperangan ni, kalau nak kata solusi, kenapa kena ada perang? Sebab ada bisnes di sebalik itu. Peruntukan 3 bilion USD kepada Israel oleh US. Sisi lain yang kita nampak sekarang, perlu ada tekanan untuk rakyat United States sekarang mempersoalkan kenapa duit teks aku dihantar ke sana untuk menyerang orang. So ini sekarang ni sisi peperangan, tapi dilihat kepada faktor lain, kerangka luar itu. Faktor peperangan tadi juga kita sebut bahawa bukan sahaja serangan tu daripada satu pihak, dia ada side, orang pun akan ini juga kan. Sisi lain juga akan menyebabkan, walaupun nampak dari segi physically musnah, kematian casualty tinggi, tetapi dia ada side kepada orang tu, sekolah tak buka, ekonomi tutup, itu juga punya sisi yang tertentu. Yang ketiganya, kita lihat juga kepada kita sendiri yang melihat situasi ni. Kadang kita bercakap tahun 2021 abad 20 kita masa kecil dulu, saya masa kecil selalu diperdengar kan, abad 20 ni kereta terbang kan, kalau buat lukisan tu gambaran yang muluk-muluk lah kan. Tapi abad 20 rupanya kita telah melihat satu keadaan, rupanya kalau kita buat, saya tak pasti ada orang buat kajian ke tak, tapi saya nak buat perkiraan jumlah kita kata apa, angka kematian dalam tempoh World War I dengan World War II dikebandingkan dengan apa yang berlaku. Hari ini saya cakap tentang Palestin. Saya fikir dalam keadaan Palestin sedang dalam konflik, dalam peperangan, Yaman masih lagi, Syria tetap ongoing. Krisis-krisis di tempat yang kita sebut Middle East itu sekarang punya satu suasana yang kita kata apa, tidak sihat, bergolak. Kalau dia buat World Peace, Global Peace Index itu, bacaan merah tu kelihatannya sebab apa? Kita tengok military appearances kat situ, konflik yang berlaku. Tetapi bagaimana kita hari ini perlu mengalihkan tumpuan itu untuk membuktikan bahawa region kita ini, region dalam konteks walaupun Myanmar juga ada isu, tetapi relatifnya masih lagi dianggap kebal dalam soal konflik bersenjata yang menyebabkan peperangan antara, ialah maksudnya berlakunya genocide dan sebagainya. Tetapi bagaimana kita nak bawa naratif itu? Dalam keadaan ini saya sebut awal tadi kalau ingat, siapa yang kita nantikan sebagai savior? Turki sudah orang cakap. Nak tunggu orang Arab dalam keadaan negara dalam konflik ni, siapa? Ada orang cakap kita insya-Allah Bani Melayu kata bangsa Melayu ini akan membuka kota Baitul Maqdis
Tapi saya kata buka parlimen dululah sebelum buka. Okay. Tapi maksudnya ada harapan juga sebenarnya datang daripada orang kepada kita. Bila kita buat hashtag tu kata Malaysia antara negara yang punya sokongan yang sangat positif, yang sangat tinggi. So kita jemput kawan-kawan Indonesia, sertailah Bawang Rangers. Walaupun dia kata kita komen dia orang tak nampak ke, tak apa, kita terus sebab PKP kan. Work from home. Tak dapat raya pula kan. Kita patutnya ada makanan ni, tengah-tengah cakap ada makanan ni, Tuan Syed. Okay. Kemarahan tekanan PKP itu diterjemahkanlah kepada Bawang Israel Rangers Defence Force. Okay. Pergilah ke figura-figura yang memang kita tahu bawa agenda Zionis ni. Seranglah di situ. Kemarahan tak dapat balik beraya, terjemahkanlah ke situ. So ini yang kita kata dalam keadaan tu kita boleh sejahterakan balik diri kita dalam bentuk yang positif. Tetapi akhir poin yang saya nak sebut, kita tidak mahu juga dalam keadaan kita bercakap soal ini, kita juga telah membawa satu naratif bahawa kita bersetuju dengan idea-idea violence. Ini juga bertentangan dengan konsep sejahtera. Violence is not normal. Jangan anggap violence itu normal. Perang tu betul. Kalau orang tu dah diserang, memang hak dia untuk mempertahankan tempat dan juga dia punya ni. Kalau cakap self-defense tu hanya pada Israel, tak betul. Orang cakap sekarang ni sebab root cause dia sebab Hamas serang dekat Israel. Tapi kamu tak bercakap sebelum tu apa yang menyebabkan Hamas serang kamu. So kalau kata self-defense tu daripada orang Israel, tak betul dari segi tu. Tapi kalau macam kita yang berada di luar melihat pada itu, betul dalam Islam ada prinsip-prinsip di dalam peperangan. Saya ingat itu yang dibawa Hamas. Dia bukan pergi kepada serangan-serangan tempat-tempat ni, pergi tempat public sebagainya. Tapi yang saya nak sentuh ni adalah jangan nanti kita dah jadi satu norma bagi kita. Norma baru ni menganggap bahawa peperangan kematian, lihat orang kena bom, orang tak ada mata, dah jadi satu benda yang kita dah tengok tu dah tak ada rasa nilai empati, nilai simpati. Kita dah rasa macam bila kita meletakkan provokasi kepada akademia tadi tu, Prof Madya Dr. Zainal pun dia meluru masuk. Dia kata dia kena jawab, dia kata. Jadi Dr. Zainal pun bersama menyertai saya biasa jadi moderator, jadi saya jadi moderator lah. Dia tersinggung bila kita kata universiti tak buat apa-apa. Jadi dia kata I need to address this. Prof Madya Dr. Zainal dia takut dengan ni Tan Sri Zul. Kalau Tan Sri Zul dengar tak ada jawapan, dia kata please see me. Yes, Dr. Zainal, dengar pandangan awal yang diberikan oleh Fahmi tu. Kita membicarakan sejahtera ni sudah terbenam di bumi Palestin. Apakah mungkin bibit-bibit benihnya dapat ditumbuhkan semula dengan realiti incapacity, kita tidak ada capacity, dan yalah Bawang Rangers je itu pun bersorak-sorai seolah-olah kemenangan moral yang besar. Sila Dr. Zainal. Okey. Pertama memang saya terpanggil yang tadi tu bila soalan mana universiti sedang buat ketika mana kita ada satu program walaupun bukan sesuatu yang baru bila kita buat flag raising ini tetapi apa yang sebenarnya nak dibangkitkan daripada situ adalah bagaimana urgensi kita terhadap isu begini perlu dibangkitkan dengan segeralah urgensi kan. Tapi yang dikesalkan ketika itu adalah bila kita melihat tidak ada tindakan segera, paling tidak bukan sekadar perbincangan retorik akademik yang mengulang sejarah itu dan ini, tetapi action apa yang dilakukan yang kita telah bincangkan tadi itulah dan malah saya sendiri pun ternanti dan semalam pun kita berbincang apa lagi agaknya benda yang boleh dibuat sebab di ruang mana lagi yang kita tidak batu-batu mana yang kita tak angkat lagi untuk kita buka supaya boleh membuka kerangka baru Jadi ketika itu saya terfikir semula sama ada konsep sejahtera yang kali ini dah kali ke-40, bagaimana kalau kita terjahkan konsep ini ke dalam kerangka konflik apa sajalah kita nak panggil ini, apa yang kita boleh kupas daripada sini yang bukan sekadar untuk menekap makna kebahagiaan, ketenangan dan sebagainya, tetapi yang membawa kepada tindakan. Yang itu yang saya cuba fikirkan sendiri, sama ada bolehkah kita memaksa supaya orang bila melihat perkataan sejahtera dalam perbincangan isu Palestin-Israel ini, bolehkah ia membawa satu perbezaan? Dan ini cabaran pada kita sendiri, setelah 40 siri kita bincangkan,
39 isi yang sebelum ini, bolehkah ia membawa warna baru? Kalau tak boleh, maknanya kita terpaksa akui kita gagal di situ. Jadi itu yang sebenarnya memanggil saya, kenapa saya nak masuk, sebab nak sama-sama cari. Boleh tak dengan pengalaman Fahmi dan sebagainya? Itu soalan kepada Fahmi saya kira. Ataupun macam mana Dr. Zainal? Kita lontarkan kepada Fahmi. Ya, kalau, tapi sebelum dilontarkan kepada Fahmi, ada satu pemerhatian saya. Namun ia bukanlah satu kajian yang akademik sifatnya, namun pemerhatian yang cukup merunsingkan. Berbalik daripada soalan Dr. Zainal tadi, apakah kita mungkin boleh melihat kesejahteraan itu sebagai kunci yang membawa kepada pintu baru penyelesaian dalam konflik Palestin-Israel ini? Kerana ada petunjuk kenyataan-kenyataan yang dikongsikan di media sosial oleh Muslim, Melayu apatah lagi, ramai yang mula membawa naratif bahawa kalau berperang, tentu saja Palestin akan kalah. Maka sepatutnya demi masa depan, setuju sajalah untuk keluar daripada daerah itu, persiapkan di luar dan datang kemudian. Ini satu naratif baru yang kedengarannya kepada warga yang baru berbincang. Fahmi pun kata tadi kan, orang berbincang tentang ni dari sudut pandang yang macam-macam. Tak tahu pun Fatah, Hamas pun dia tak tahu beza. Jadi bila bercakap soal mengundur sajalah dulu, sebab pastinya bila dibom kita akan tewas kerana kita tidak ada keupayaan itu. Keluar dahulu dan kemudian datanglah balik apabila sudah bersiap sedia dengan pelaburan, dengan ketenteraan dan segala macam. Itu satu. Kemudian ada lagi yang bercakap soal soal human rights yang Fahmi pun sebut, kata self defense kepada pihak Yahudi. Bukan semua orang Yahudi itu jahat. Ini naratif yang disebut oleh orang Melayu Muslim di Malaysia dan mendapat komen balas yang besar, bersetuju dan tidak bersetuju. Saya mengulas ini di medsos mengatakan bahawa pandangan sebegini adalah disebabkan oleh, tadi kita gambarkan Fahmi ya, tidak ada satu naratif besar daripada otoriti. Jadi orang membina naratifnya sendiri dan dalam dunia media sosial, naratif yang kelihatan macam baru, macam canggih ini, dia mudah menangkap imajinasi generasi khususnya muda. Betul-betul juga lebih sejahtera dan tidak, doktor, dia kata begitu. Jadi ini satu realiti baru yang saya rasa kita tidak address dan mengakibatkan mereka tanpa otoriti membicarakan dan membina pengikut tersendiri. Walaupun mungkin belum besar, tetapi kalau kita tidak, ini berlaku dalam kebablasan media lah. Saya nak minta Fahmi komen sikit. Saya rasa itu kalau kita tahu cabaran tu, peranan kita untuk turun bersama dia orang. Kalau kita membiarkan naratif itu diisi dan juga dijadikan satu sebagai public consumption, itu juga satu cabaran bagi kita. Sebab kita kata kita ada kajian, kita ada research, kita ada sekian-sekian. Tapi kat mana benda tu? So adakah kita nak kekalkan keberadaan kita pada satu tahap yang akhirnya orang kat bawah tak akan pergi pun? Sebab dia dengan cara akal, dengan cara melihat pada itu cukup bagi mereka dalam keadaan orang boleh retweet dan sebagainya kan. So itu cabaran bagi kita lah untuk kita juga berada di bawah untuk memudahkan laras bahasa dan juga memahamkan dalam soal ini. Macam contoh sejarah, kalau orang tak faham sejarah, saya bagi analogi mudah, kata-kata kalau orang mari sini orang kita kata apa, ambil rumah ke bagi orang, kita sewakan rumah, dia jadi rumah dia. So kalau bahasa itu yang kita mudahkan, apatah lagi kalau dalam konteks kita Muslim, Islam, dalam keadaan memahamkan ini juga dari segi laras bahasa, keagamaan, faktor yang kita kata keagamaan yang kuat yang menyebabkan kenapa Baitul Maqdis tu menjadi satu tempat. Kalau dia boleh cakap tentang two state solution sebagai contoh. Kita nak cakap tentang isu tu. Adakah two state solution bermaksud bila orang kata Palestin tak bersetuju dengan two state solution ni, adakah kita kata Zionis Israel nak juga two state solution? Dia pun tak nak, dia nak the whole Israel raya tu. Tak timbul yang kita kata two state solution, soal kita pula seolah defensif. Kita tak tanya pun dia orang tu, dia nak ke two state solution? Dia tak akan pernah, kalau kata draft resolusi PBB pun dia tak ni. Apatah lagi dalam banyak peperangan sebelum ni, 2008, 2004 ke apa sebelum ni, walaupun telah ada satu genjatan dengan ada syarat-syarat tertentu, itu pun mereka langgar. Kita tak tahu apa genjatan terbaru, apa syarat-syarat baru yang akan diutarakan dalam hal ni. Jadi bagaimana kita fikir dalam hal ni, mahu tak mahu, saya fikir kita kena mainkan peranan secara lebih besar. Dan peranan kita, saya rasa
kalau macam saya peribadi, sekarang saya rujuk Turki, TRT. Saya rujuk Qatar untuk Al Jazeera. Saya tanyakan, mana pergi sumber naratif daripada Nusantara ni? Yang juga boleh bagi satu perspektif perbincangan diskurs yang mana orang Turki rujuk kita ni perbincangan ini. Yang kita bincang ni, kalau boleh alih bahasa ke apa ke, boleh kita buat. Zainal kena tunjuk, kena buat tu, bantu Kamil alihkan ke dalam bahasa Hebrew ke apa kan. Ni diorang duk cari kita ni untuk jadikan sebagai rujukan. Bukan kita sekarang ni duk cari discussion dalam bahasa Arab, bacaan-bacaan dalam foreign policy dan sebagainya. Saya rasa sekarang ni perlu masa untuk kembali semula dalam konteks kita ni. Regional kita ni adalah merupakan reference point yang orang nak. Sebab pandangan, cadangan dan juga usul yang kita kemukakan tu saya fikir jauh lebih bermakna lah berbanding dengan orang yang memang dalam konflik ni, dia tak boleh fikir di luar kerangka tu. Tetapi model kita, saya fikir banyak yang kita boleh jadikan sebagai satu asas penting. Peaceful coexistence sebagai contoh. Kepelbagaian dalam bingkai kesatuan. Kemajmukan yang ada. Bagaimana Islam sebagai agama rasmi persekutuan dalam keadaan kaum-kaum lain boleh hidup secara baik. Itu kan model kita. Kenapa itu tidak dijadikan sebagai asas kepada orang lain melihat rujukan itu pada kita? Apabila Fahmi tadi menimbulkan soal kritik kepada two-state solution, saya terfikir apakah sesuai dengan komposisi dua panel saya petang ini, termasuk tuan rumah lah Dr. Zainal, kerana mesej yang disampaikan oleh amanat daripada Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri menyebut two-state solution itu yang dikritik oleh Fahmi itu tadi. Itu nanti mungkin Fahmi akan komen. Tetapi saya berbalik semula kepada Dr. Zainal. Apabila Dr. Zainal mula masuk tadi melontarkan apakah sejahtera itu boleh dijadikan sebagai asas untuk pembinaan semula Palestin, apa yang sebenarnya tergambar oleh Dr. Zainal dengan ungkapan itu? Apakah bererti sejahtera itu diagendakan sebagai suatu movement atau bagaimana? Dr. Zainal. Saya terpanggil ini sebab bila kita tengok di konflik-konflik tempat lain, kemiskinan di Afrika dan sebagainya, dan melihat bagaimana inisiatif bangsa-bangsa bersatu lah cuba melakukan pelbagai inisiatif tapi gagal, ya. Apabila dimasukkan dalam kerangka SDG, ya, Matlamat Pembangunan Lestari, walaupun datangnya daripada bangsa-bangsa bersatu masih, tetapi gerak kerja di bawah tu dia adalah satu yang bottom up. Jadi saya merasakan bahawa apabila saya tengok dia kalau setiap negara dia ada voluntary national report yang disediakan oleh setiap negara dalam melaporkan pencapaian SDG masing-masing kepada United Nations. So dalam kes Palestin, ya, report dia BNR ni, voluntary national report ini, dia ada 44 negara tak silap saya yang melaporkan BNR ini pada 2016 ya. So dalam konteks Palestin, memang apa yang diketengahkan adalah belajar atau cuba mengupayakan satu pandangan baru dan usaha baru, ya. Yang apa yang dipanjang adalah dia panjangan SDG 18. Ya, di dalam SDG 18 itu dia punya wording adalah ending occupation. Walaupun ayat selepas tu agak debatable lah solution dia kepada two-state solution dan sebagainya. Tapi saya tertarik sebab saya merasakan bahawa ini mungkin boleh menjadi platform perbincangan yang baru. Actionnya sesuatu yang berbeza, ya. Mungkin kita tak pasti macam mana action, tetapi nak buka ruang perbincangan baru, menunjukkan bahawa kalau di tempat lain isu kemiskinan, isu peperangan, isu genosid boleh diketengahkan melalui kerangka SDG 16, mungkin SDG 16 ataupun Palestin lebih direct lagi dengan mengemukakan SDG 18. Kita tahu tak mungkin United Nations akan bersetuju dengan SDG 18, tapi polemik yang dibawa itu nak menunjukkan bahawa isu ini isu kritikal. Red flag has to be there. Jadi pada saya tertarik dan pastinya dalam kerangka mengenengahkan SDG ini, di belakangnya adalah konsep sejahtera kita lah, sejahtera yang kita sudah perbincangkan selama ini. Okay, granted. Sebelum saya beralih semula kepada Fahmi, SDG 18 itu sebagai satu strategi untuk membuka wacana supaya dia sebahagian daripada proses advocacy. Tetapi kita bercakap ini di dalam kerangka dialog sejahtera yang dipacu dan yang dipicu oleh Sejahtera Center UIA. Siap dari kacamata Dr. Zainal, sebab saya lihat Dr. Zainal di medsosnya banyak sekali berbincang dengan pentas antarabangsa semua. Setiap satu mesyuarat tu Fahmi dia kongsikan. Kita tahu dia punya circle of concern, circle of influence itu, sebab semua mesyuarat antarabangsa dia kongsikan, kita nampak. Jadi kita boleh tahu siapa musuh dan sekutu dia. Itu usikan saya pada Dr. Zainal lah. Maksud saya begini, who should be the caretaker kalau kita
SDG ni dia sudah ada kerangka di sini. Kalau kita mengatakan bahawa kita harus memanfaatkan SDG 18 ini, tetapi kalau apakah memadai ianya sebagai satu agenda yang dibawa oleh Sejahtera Center, ataupun dari kacamata pengarah Sejahtera Center sendiri melihat Dr. Zainal, ia harus diangkat siapa sepatutnya jadi caretaker kalau itu nak dijadikan strategi? Fahmi nak menjawab dulu, nampak dah angkat tangan tu. Sila Dr. Zainal, bukan saya saja je ambil. Okey, nampak angkat tangan tadi tu. Okey, Dr. Zainal, siapa who should be the caretaker? Dia okey. Yang SDG 18 ni bukan kita yang usulkan, Tuan Syed, ya. Bukan kita yang usulkan. SDG 18 ini memang secara explicitly dinyatakan di dalam dokumen yang dilaporkan oleh pejabat Perdana Menteri Palestin, not us, ya. Dan memang dia categorically explicitly mengatakan SDG 18, bukan 17. Dan dia tidak percaya kepada SDG 16 yang menyatakan tentang peace, justice and strong institution. Dia tak nak ambil yang itu sebab dia merasakan ending itu occupation. akan subscribing to the Jadi dia nak SDG 18 dia tersendiri, seperti mana kita sebelum ni pernah bincang SDG 18 untuk spirituality. Ini sebenarnya mesej besar bahawa dari segi mesej United Nations kita setuju untuk itu, tapi dari segi pelaksanaannya biar kami yang terajuni. Dan itulah sebenarnya kekuatan baru yang kita nak ketengahkan, bahawa ini governance baru. Ini model operation baru. Kita tak boleh kita kena letakkan bahawa yang nak menerajui, nak mengemudi ini mesti rakyat itu sendiri. Dengan sokongan mandat daripada top down. Civil society. Maka tepatlah saya bawa soalan saya yang tergantung tadi kepada Fahmi. Kerana mesej daripada Yang Amat Perdana Menteri menyebut soal two state solution dikritik oleh Fahmi. Tetapi Zainal menyebutkan tadi kalau SDG 18 ni sumbunya, akarnya harus berpaksi daripada civil society. Jadi kita seperti macam ada nak sebut apa ya, macam ada glass ceiling yang membezakan bentuk pendekatan, movement baru. Kerana kita bergulat sekarang ni, we are struggling to come up with a new narrative dalam keadaan tak ada jigsaw puzzle umat Islam ni. Fahmi? Itu saya rasa dalam keadaan ni cakap tentang civil society pun sebenarnya banyak naratif among the civil society juga. Maksudnya untuk bersetuju dalam keadaan terma yang sama juga, saya rasa perbahasan tu panjang. Sejauh mana hari ni persoalannya adakah dalam keadaan kita nak bawa cadangan alternatif tu, adakah itu yang terbaik dalam konteks itu ataupun itu yang kita rasakan terbaik untuk mereka. Sebab tu juga apa yang kita bincang, apa yang kita buat akhirnya berbalik kepada sejauh mana kita kata apa policy maker ke apa tu, kita kata apa dasar-dasar yang diwujudkan ataupun apa yang kita rangkumkan dalam bentuk strategi ataupun goals itu benar-benar akhirnya dirasakan ini yang kita nak contohnya. Ataupun kita membawa satu benda yang akhirnya aku tak nak benda ni sekarang ni. So maksudnya benda tu nak faham maksudnya yang kita rasa betul untuk tu tak semestinya sama seperti mana yang orang di sana nak. So kalau begitu sifatnya, kita punya stakeholder tak akan betul dia punya dia punya komposisi dia. Tak jive. Dia tak so ngam, kita dia tak ngam. Maksudnya ubat COVID kita bagi Panadol, bukannya cocok Pfizer, macam itulah bahasa mudah kan. Tak dapat vaksin. So still kita tak dapat menyelesaikan isu yang sebenar. So adakah nanti akhirnya orang nampak bahawa benda tu sebab aku nak buat, benda tu sebab aku ada, benda tu sebab aku dah dokumenkan. Tapi umumnya saya rasa benda tu tak dijadikan sebagai rujukan, orang tak subscribe pun ataupun kita je istilahnya kata shock sendiri dalam hal ni. Itu cabaran bagi kita lah. Bagi kita pun sebagai civil society, bila kita buat engagement terus dengan orang di lapangan, itu yang kita katakan concern mereka sangat berbeza. Kalaupun itu bukan hasil yang dia nak, saya rasa stakeholder yang kita kena pergi sekarang ni bukan kepada tadi tu, kita kena cari pemain-pemain lain yang nak bermain dengan kita dalam hal ni. 49 minit kita ke udara. Mungkin soalan terakhir saya kepada kedua-dua panel, saya nak mulakan dengan Dr. Zainal dahulu. Kerana saya menganggap perbincangan saya dengan tuan-tuan berdua ni apa nak sebut ya, profilnya berbeza dengan apa yang melata di dalam media sosial dalam kalangan warganet. Warganet membincangkan tentang koyak Israel, soal perang, menghentam, mencerca, memaki Yahudi. Tetapi kita membincangkan hari ini soal perkara-perkara yang sepatutnya baru. Kerana kita tahu bahawa apa yang berlaku hari ini adalah insiden yang tunggulah siap-siap Ramadan depan akan jadi lagi.
dan ada satu kampung baru lagi. Jadi kita boleh sorak-sorai, marah-marah, tapi sebenarnya ia tidak menyelesaikan apa-apa. Dan niat kita hari ini adalah supaya kita dapat mencari satu jalan baru. Tetapi warganet akan ramai melayan elemen-elemen itulah, macam koyak Israel, elemen-elemen yang lebih sensasi sifatnya, polemik-polemik yang melontarkan, yang mungkin sekejap saja, 2 minggu, mungkin sebulan paling lama, lepas tu dia akan hilang balik lah, lupa lah kan. Jadi bila melihat realiti itu, kita sebagai Dialog Sejahtera, sebagai Sejahtera Center, sebagai URA pastinya, kerana ini pemacu dan picunya adalah URA, saya nak bagi kepada Dr. Zainal lah merumuskan bahawa kita berada dalam keadaan ini dan kita masih berkulat kerana kita tidak ada jigsaw puzzle milik kita. Tetapi kita tahu kita harus melakukan sesuatu. Yang paling jelas, bagi sumbangan duit. Itu pun ada polemik yang lain pula. Itu perlu 1.5 jam lagi nak bincang dengan Fahmi nanti. Soal duit sampai tak sampai ni cerita lain pula ni. Ini belum kita sentuh lagi ni Dr. Zainal. Banyak ni. Dia bukannya soal lontaran perasaan saja di medsos. Tetapi kita bersungguh untuk mencari sesuatu naratif yang baru. Yang mana menurut Dr. Zainal tadi, selepas flag raising ceremony itu timbul polemik ini dalam kalangan pimpinan URA. Jadi dengan selepas 50 minit ini, apakah terpercik suatu, selain daripada SDG 18 itu tadi, ada where should we go next kalau Dialog Sejahtera ini ingin bawa sejahtera terbenam di bumi Palestin bahagian kedua? Ya. Dr. Zainal. Saya merasakan ini suatu yang menguatkan keyakinan saya bahawa isu Palestin dan isu ini sama juga seperti isu climate change, ya. Bunyinya klise, tapi sebenarnya apa yang dia reveal adalah keupayaan untuk sebanyak mungkin stakeholders yang ada lah, ya, orang universiti, NGOs dan komuniti mewakili Palestin itu sendiri untuk duduk sekali. Sebab selama ini kita rasakan berpuluh tahun yang lalu orang akademik 10 PhD pun dia tidak akan mungkin tak sehebat mana dia turun seperti Fahmi turun ke padang. Dan kita kena akui jugalah, ya, mungkin ada di situ nilai-nilai ilmu, nilai-nilai kajian mendalam yang dia sudah dibuat yang mungkin tidak terbaca di aktivis seperti Fahmi. Jadi selagi kita tidak bawa mereka ini semeja, selagi saya tidak confront Fahmi dengan kerja-kerja saya, selagi itu kita tak akan jumpa penyelesaian. Ya? Sebab itu waktu kita berbincang kemarin selepas flag raising itu, mesej yang jelas daripada Transredaktor adalah dia tidak mahu melihat diskusi yang sama seperti berlaku 10, 20, 30, 40 tahun yang lalu. Kerana itu akan meyakinkan kata-kata Einstein bahawa kegilaan itu adalah mengharapkan sesuatu yang berbeza tetapi melakukan perbincangan yang sama dalam konteks ini. Jadi saya berasa selepas ini kalau kita boleh teruskan perbincangan begini, bawa sebanyak mungkin orang yang disagree each other, saya rasa di situ insya-Allah paling tidak kita boleh nampak perspektif yang baru. Ya, boleh. 2 minggu lagi Dr. Zainal. Kita buat Dialog Sejahtera ala meja bulat. Jadi kita bawa pengkaji ni, kemudian kita bawa orang yang spesies Fahmi ni, kawan-kawan dia, ada ramai ni, juak-juak dia ni, yang mereka pun perlu disinkronize kan. Sebab semua buat kutipan dana kan. Jadi ini pun satu isu yang lain yang kita tidak address di dalam 53 minit ini. Saya nak beri ruang akhir ini kepada Fahmi. Cabaran dan juga itu juga ada sisi kelebihan pada UIA. Punyai satu nama institusi yang tinggi dan juga melahirkan ramai tokoh-tokoh pimpinan Palestin yang ada di Gaza sekarang ni pun yang ialah credibility tu ada. Sejauh mana yang kita boleh anggap juga bahawa mereka ini juga turut bersama dan merasakan bahawa pelayanan universiti itu penting dalam mengangkat agenda yang mereka bawa di lapangan. Saya fikir pimpinan ataupun mantan mahasiswa UIA yang merupakan rakyat Malaysia, rakyat Palestin yang berada di Malaysia juga antara orang yang kita boleh anggap sebagai spokesperson dalam banyak platform sekalipun. So saya rasa mereka yang perlu kita libatkan awal untuk turut bersama-sama dengan kita dan untuk membincangkan lagi apa juga topik yang berdasarkan pada fokus penumpuan diskusi. Tapi pada masa yang sama itu juga saya fikir ini peranan yang walaupun orang nampak impak sebab perspektif orang mungkin berbeza. Ada orang tengok mata aktivis. Dia nak tengok pada soal kerja-kerja kemanusiaan. Ada yang nak pergi pada kerja advokasi. So apa yang Sejahtera Center buat ni, anggaplah itu sebagai pendekatan yang kita complementary antara each other. Itu belum kira kita kata nak engage dengan non-Muslim sebagai contoh. So saya rasa ini peranan yang perlu dimainkan. Kalau nak harap saya pun, saya rasa saya pun tak boleh buat.
Cakap boleh lah orang cakap kan. Orang cakap besar ke apa kan. Tapi tak Yep. bermaksud itu kita nak menghalang orang lain untuk ni kan. Tapi maksudnya Yep. main peranan untuk komplement secara Ya. bersama. Ya, malah kalau mungkin tambahan sedikit saja daripada saya, kedua-dua saranan yang dibawakan oleh tuan-tuan itu kalau dinasionalisasikan, maka ia akan lebih kuat lagi. Kerana kita tahu hampir di setiap universiti ada saja pusat kajiannya, pusat kajian Occidental, Oriental. Jadi dan ada pun yang sudah mengkaji soal Timur Tengah, Palestin, Israel ini. Cuma ia memerlukan sedikit pemerkasaan, mungkin diangkat sedikit, kemudian digembeling beberapa pihak lagi, orang seperti Fahmi, Dr. Zainal. Sekaligus kita sudah ada sesuatu yang institutionalized untuk memenuhi harapan tuan-tuan berdua. SDG 18 seperkara, soal kajian yang Fahmi tuntut tadi perlu dilakukan, yang saya rasa mungkin sudah ada pun tetapi tidak dicerna, tidak dicanai untuk public consumption secara strategik. Mungkin, saya tak pasti. Jadi mungkin ini adalah antara dialog sejahtera yang tidak konklusif. Tetapi kita faham kenapa ia sedemikian, kerana konflik ini sudah 74 tahun. Dan seperti yang Dr. Zainal sebutkan tadi, setiap kali kedengarannya seperti klise, tetapi kalau kita tidak diperingatkan, maka kita tidak ada building blocks, we are not moving forward. Jadi mungkin sesekali ia perlu diulang dengan penuh keinsafan bahawa kita masih mencuba dengan kapasiti yang sangat terbatas. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan banyak ni yang perlu kita tangani ni. COVID pun hari ni dah mencecah 6,000 ni, rekod. Jadi kita bimbang juga total lockdown. Macam mana nak membantu Palestin dalam keadaan total lockdown? Flotilla pun tak boleh bergerak. Itu banyak cabaran kita, dan semakin banyak cabaran ini kita harapkan kita akan menjadi Muslim yang semakin kuat, semakin tabah dan semakin perkasa untuk berdepan cabaran yang sedang dikurniakan ini, insya-Allah. Saya ucap terima kasih kepada Fahmi khususnya. Saya tak tahu nak ucap terima kasih macam mana kepada tuan rumah Dr. Zainal. Terima kasihlah sebab mengundang saya menguruskan agaknya. Jadi boleh Dr. Zainal kalau kita ingin revisit tajuk ini, kita buat secara meja bulat. Mungkin ini permulaan sebelum kita boleh menasionalisasikan agenda. Saya bimbang selepas 2 minggu, saya bimbang selepas sebulan, maka semua sudah sejuk. Israel pun Netanyahu dah menang semula, jadi dia tak ada perlu konflik lah. Jadi kita tak tahu. Jadi elemen-elemen ini mungkin akan kemudiannya, apa yang kita tahu, Ramadan depan Tantah kita panggil lagi Dr. Zainal dengan Fahmi dan bincang benda yang sama balik. Itu kita tak mahu, itu yang kita nak elakkan. Jadi terima kasih kepada semua yang menonton. Terima kasih sekali lagi kepada tetamu saya. Kita jumpa insya-Allah dalam kesempatan akan datang. Assalamualaikum dan salam muhibah. Assalamualaikum.